be Hadran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat yang kirim salam, yang menulis salam, kirim salam, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita teruskan lagi dengan kuliah kita menggunakan kitab 132 langkah penyucian jiwa. Dan malam ni kita telah masuk kepada pelajaran yang ke-17 di bawah tajuk memakai pakaian-pakaian lama, yakni pakaian-pakaian yang lama ni maksudnya pakaian yang tidak mewah, pakaian yang tidak berprestige dan sebagainya. Mana pakaian biasa saja. Jadi salah satu daripada bentuk penyucian jiwa ialah kita melatih diri kita dengan biasa memakai pakaian-pakaian yang biasa. Kenapa? Kerana kepentingan kita bukannya pada pakaian, tetapi kepentingan kita ialah kita kena jaga dalaman kita, iaitu hati kita, supaya benda itu betul, jiwa kita supaya suci. Jadi orang-orang yang hendak menyucikan jiwa dia, maka bukanlah pandangan utama dia, bukanlah suatu kepentingan utama bagi dia pakaian. Tetapi bukan kita dilarang secara mutlak untuk berpakaian dengan pakaian yang cantik-cantik, yang menarik, yang comel dan sebagainya. Tetapi di sini hanya sebagai panduan bagi kita supaya kita boleh menyucikan jiwa kita. Kerana kadang-kadang apabila kita berpakai dengan pakaian yang cantik, yang gah, yang mewah, terus datang perasaan di dalam hati kita, perasaan yang tak elok, perasaan yang sombong, perasaan yang takabur, perasaan rasa kita lebih hebat daripada orang, perasaan kita rasa kita kaya daripada orang dan sebagainya. Jadi kepentingan kita bukannya pada pakaian itu, kepentingan kita pada hati. Tetapi bukanlah dilarang secara mutlak. Kadang-kadang mungkin orang yang berpakaian dengan pakaian yang mahal, yang mewah, tetapi dia tidak ada perasaan yang sebegitu dalam hatinya, berpunca daripada latihan yang baik,
berpunca daripada pendidikan yang baik terhadap hatinya. Dan kadang-kadang ada orang yang berpakaian dengan pakaian yang koyak rabak, tetapi hatinya tak betul. Hatinya supaya orang tengok dia, orang kata dia ahli sufi, seorang yang zuhud, seorang yang tak cintakan dunia, bencikan dunia, cintakan akhirat dan sebagainya. Walaupun dia berpakaian dengan pakaian yang buruk, berpakaian dengan pakaian yang lama, tetapi hatinya tetap rosak. Jadi yang pentingnya, pandangan utama yang penting ialah hati kita. Itu. Jadi di sini dia kata semakin rasa perhambaan, semakin bertambah rasa perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri seseorang, semakin jauh dunia dengan segala perhiasannya dalam diri orang tersebut. Maksudnya dalam jiwa dia tidaklah dia memikirkan tentang perhiasan dunia ini. Ada orang membuang pakaian yang bertampal untuk membezakan diri daripada golongan fakir miskin. Hal ini demikian kerana dia menyangka martabatnya lebih tinggi daripada mereka, yakni orang yang fakir miskin tadi. Dia menyangka bahawa terdapat tanda-tanda yang kelihatan pada orang fakir. Justru sewajarnya ia kelihatan seperti golongan berada. Sikap berasa diri lebih mulia sebegini sebenarnya merupakan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap merasakan diri lebih mulia daripada orang lain itu adalah suatu sifat yang dikeji ataupun yang tidak suka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan suatu dosa. Suatu kita lihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang terkenal. Satu hari orang datang mencari khalifah. Tengok-tengok sampai ke satu rumah yang agak biasa saja, kan, tidak istana dan sebagainya. Sampai-sampai dia tengok ada orang duk tengah buat kerja depan halaman rumah, baju seming ke apa, tengok gitulah lebih kurang ceritanya. Lalu orang tu pun tanya, "Wahai hamba, boleh saya jumpa dengan Amirul Mukminin, khalifah?" Jadi dia ingat hak baju seming tadi, hak kerja depan rumah tadi itu adalah hamba. Lalu kata orang tadi, "Sayalah Amirul Mukminin." Sayalah Amirul Mukminin. Itu. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan, relax je, seorang yang biasa saja dalam berpakaian dan sebagainya. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika mana dia datang ke Palestin, ke Baitul Maqdis, ketika mana Baitul Maqdis telah ditakluk di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan baca balik sejarah bagaimana Palestin dibebaskan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di bawah panglimanya Abu Ubaidah. Jadi tuan-tuan semua, lalu dah selepas ditawan Baitul Maqdis daripada orang Kristian, tuan-tuan semua, lalu tuan-tuan, panglima perang tadi Abu Ubaidah mengutuskan surat kepada Amirul Mukminin di Madinah. Wahai Amirul Mukminin, Baitul Maqdis telah dapat ditawan oleh tentera Islam, datanglah untuk merasmikan. Jadi dia Amirul Mukminin pun, Sayyidina Umar datanglah naik satu kenderaan, naik kuda, tetapi seekor kuda saja bergilir-gilir dengan hambanya, dengan pembantunya bernama Aslam. Lalu dia kata begini, kita gilir-gilir sampai tengah jalan, aku turun, kau naik. Sampai tengah jalan, kau turun, aku naik, gili-gili. Macam tu. Sampai dekat nak masuk kota Baitul Maqdis, kena giliran Sayyidina Umar turun dan hambanya tadi, pembantunya, khadamnya tadi naik di atas kuda. Kata pembantu dia, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, macam mana saya nak naik ni tuan? Ni dah dekat nak masuk ni, nanti orang sangka saya lah Amirul Mukminin. Tak apa, ini giliran kau." Kan? Jadi khadam tu tak nak naik juga, tapi dipaksa oleh Umar dan dia naik juga. Sampai masuk ke kota Baitul Maqdis, orang Kristian pun dah sambut lah. Kan? Ni Amirul Mukminin, ketua ataupun raja bagi sekalian orang mukmin, khalifah yang besar. Jadi sambutlah yang duduk atas kuda tadi.
Dia orang bukan kenal pun Sayyidina Umar zaman tu. Kalau sekarang ni senang, boleh tengok muka kat Google, boleh tengok muka kat Facebook. Jadi disangkakan yang duduk atas kuda tu tadi adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Lalu orang-orang Kristian ni semua terkam kepada Sayyidina Umar, kepada pembantu dia yang di atas. Sayyidina Umar di bawah. Jadi tentera Islam yang kenal tengok, ni bukan Umar ni bukan Amirul Mukminin ni orang lain. Lalu sehinggalah orang Islam datang tengok, dah bukan yang ke atas ni, yang di bawah ni. Jadi itulah Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Bila sampai di sana nak diberikan kunci, lalu kata ketua padri itu, ditulis di dalam kitab Injil kami, antara tanda-tanda orang yang akan menerima kunci ni, yang membebaskan Baitul Maqdis ni, kunci ni ialah ada 3 tanda. Tanda yang pertama, dia akan datang ke Baitul Maqdis ni dalam keadaan kakinya berdebu. Maksudnya tak pakai kasut, pakai slipper biasa. Ialah kaki dia Sayyidina Umar berdebu. Yang kedua tandanya ialah dia akan datang berjalan. Berjalan di tepi kuda, di tepi kenderaan lah, tepi haiwan. Betul, Sayyidina Umar sampai dan bukan dia duduk atas kenderaan, dia duduk di sebelah kenderaan. Semua tu dah tertulis dalam kitab Injil. Dan yang ketiga, di pakaian orang itu ada 17 tampal. Lalu pendeta Yahudi tadi kira 1, 2, 3, memang betul ada 17 tampalan di baju Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu diberikan kunci itu kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar berikan kepada saya tak ingat nama dia, orang Islam lah. Dan kunci itu sampai ke sekarang dipegang oleh orang Islam. Gereja yang berada di Baitul Maqdis tadi, sampai ke hari ini kuncinya dipegang oleh orang Islam. Pagi-pagi orang Islam buka kunci dia tu, malam orang Islam tutup. Gitu. Sampai ke hari ini, tuan-tuan yang biasa pergi ke Palestin, tahulah cerita ni, tuan-tuan semua. Gereja itu dipegang kunci dia kepada orang Islam kerana dia warisan. Walaupun Palestin sekarang sudah berada di bawah penjajahan orang Yahudi, tapi kunci itu menjadi warisan kepada orang Islam sampai ke hari ini. Maknanya baju Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, baju dia ada berapa? Ada 17 tampalan. Ada 17 tampalan. Jadi tidak dipedulikan, tidak dikisahkan dengan pakaian yang luaran ini. Yang penting hati mereka itu ialah yang mereka jaga. Mereka tidak jaga sangat benda yang luaran itu. Baik. Seterusnya, tatkala dunia menghilang daripada diri seseorang, dia tidak akan membezakan antara pakaian yang mempunyai 10 tampalan dengan pakaian cantik yang mampu menyilaukan pandangan kedua-duanya. Kedua-duanya adalah serupa di hadapan orang tersebut. Bila orang tu dunia dah hilang daripada diri dia, bagi diri dia tidak ada beza antara baju yang cantik dan baju yang tak cantik, tidak ada beza di dalam hatinya. Itu tidak ada masalah bagi dia. Imam An-Nawawi mengatakan pakaian-pakaian yang bertampal itu ialah penutup yang melindungi iman. Lihat saja pakaian para sahabat seperti Sayyidina Umar yang saya ceritakan tadi, Sayyidina Umar, dan juga sahabat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud semuanya sangat dhaif. Mus'ab bin Umair macam mana pula tuan-tuan semua? Mus'ab bin Umair ni begini pakaian dia tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Mus'ab bin Umair meninggal dalam perang Uhud. Tuan-tuan maklum Sayyidina Mus'ab bin Umair ni antara pemuda yang kacak, pemuda yang segak, pemuda yang kaya ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Mak dia kaya. Mak dia seorang yang amat kaya. Kalau Sayyidina Mus'ab bin Umair ni, Sayyidina Mus'ab ni, bila dia jalan saja ke satu lorong, maka dia dah hilang dah. Minyak atar dia tadi, perfume dia tu tadi masih tinggal kesan bau. Orang lalu orang tahu, Mus'ab dah lalu jalan ini. Tahu macam mana? Ni bau. Bau dia tu maksudnya kekal lama, tahan lama. Dia dah tak ada dah, masih bau lagi. Kita ni perfume kita ni, minyak atar kita pakai ni tuan-tuan semua, kan kita pakai sekejap, pukul 9 pagi kita pakai, pukul 9.30 dah hilang dah warna baunya kan. Jadi maknanya minyak atarnya mahal. Pakaiannya berlapis-lapis, 2, 3, 4 lapis. Sebab
orang Arab dahulu, antara cara nak menunjukkan mereka kaya ialah mereka pakai pakaian berlapis-lapis, 3-4 lapis. Dan pakaian yang labuh. Itu menunjukkan kekayaan. Sebab tu kita dilarang melabuhkan pakaian, kerana itu salah satu daripada bentuk pakaian ataupun cara orang-orang yang sombong dahulu kala menunjukkan kekayaan mereka. Lalu hukumnya melabuhkan pakaian bagi lelaki lebih daripada buku lali, hukum dia makruh. Tapi kalau niat takabur baru jadi haram. Jadi tuan-tuan semua macam tu. Mus'ab bin Umair ni hebat. Tetapi apabila dia memilih untuk mengikut Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Mus'ab bin Umair telah diberi kata dua kepadanya oleh mak dia. Mak dia kata, kau ikut Muhammad, potong semua. Kalau kau nak duduk agama kita, agama yang kita anuti ni, maka semua kemewahan itu akan aku berikan kepada kau dan kekal kepada kau. Kata mak dia macam tu kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Tetapi Sayyidina Mus'ab memilih untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhijrah ke Madinah. Dalam perang Uhud, Sayyidina Mus'ab bin Umair terbunuh tuan-tuan semua. Bila terbunuh tuan-tuan semua, nak dikafankan Sayyidina Mus'ab ni dengan baju yang dipakai. Sebab orang yang mati syahid ni kita kafankan dengan baju yang dipakai. Ketika dia berperang tu, baju apa dia pakai? Pakaian itulah yang kita kafankan. Lalu dikafankan. Nak ceritanya baju yang ada ni tuan-tuan semua kecil sikit je tuan-tuan semua. Maknanya cukup-cukup je untuk tutup aurat lah kita kata. Bila ditutupkan kepala muka Mus'ab ni tuan-tuan semua untuk kafan, nampak kaki. Tak habis tuan-tuan semua. Nampak kaki. Kemudian bila ditutup kaki, nampak muka. Tutup kaki, nampak muka. Tutup muka, nampak kaki. Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tutuplah mukanya. Tutuplah mukanya dan kaki itu ditutup dengan daun idkhir. Daun idkhir nama dia. Daun yang digunakan oleh orang Arab untuk buat bumbung rumah, dan daun itu dia berbau wangi. Boleh tengok kat Google idkhir. I-D-Z-K-I-R, idkhir. Itu daun. Daun tu sejenis yang berbau wangi. Lalu di bahagian kaki tu tutup dengan daun. Jadi tutup kain tu kat muka saja. Lalu Nabi SAW bila melihat keadaan macam tu, Nabi SAW keluar air mata dan menangis kerana teringat apa yang Mus'ab bin Umair ni dapat ketika dia berada di Mekah dulu dan keadaan dia sekarang ni. Begitulah tuan-tuan semua dalam Islam. Tidak semestinya bila kita mengikut jalan yang benar ini kita akan menjadi bahagia. Jadi tuan-tuan jangan ingat, kalau kita kata aku ni dah ikut jalan yang betul ni, pasal apalah makin susah hidup aku dan sebagainya. Tuan-tuan semua jangan ingat, bila kita dah masuk ke jalan yang lurus, dulu buat maksiat, sekarang bertukar jadi ahli taat, hidup kita akan smooth, jadi lancar, jadi bahagia, jadi tak ada masalah pun. Jangan tuan-tuan semua, jangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita. Betul ke keimanan kita? Kadang-kadang Allah Ta'ala nak kafarahkan dosa kita yang lalu. Yang zaman kita duk buat jahat dulu, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa. Jadi Allah Ta'ala bagi musibah ini tuan-tuan semua. Allah Ta'ala bagi kesusahan ini, kesengsaraan ini dan sebagainya. Dan kita rasa, kalau aku ni dah ikut jalan betul, kenapa aku ni masih susah? Masa aku duk buat maksiat dulu senang je. Kan? Sekali petik, duit berpuluh-puluh datang. Beribu-ribu duit datang. Sekarang ni makan pun susah, apa pun susah. Patutnya kalau dah duduk di atas jalan yang benar, duduk bertakwa kepada Allah, patutnya lagi senang kehidupan apa semua. Tidak. Tidak semestinya begitu tuan-tuan semua. Tidak semestinya. Tengok Mus'ab bin Umair. Masa sebelum dia Islam, dia senang. Tapi masa dia meninggal, kain pun tak ada nak kafankan dia. Ini tuan-tuan semua, sebagai motivasi untuk kita, tak semestinya bila kita berubah, bila kita insaf, bila kita bertaubat, bila kita dah masuk berhijrah dan sebagainya, istilah-istilah kita guna tu. Jadi tuan-tuan semua, hidup kita akan lebih smooth, lebih baik, lebih lancar daripada sebelum ini. Tidak semestinya. Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Itulah tuan-tuan, tengoklah cerita Sayyidina Mus'ab bin Umair.
Soalan, adakah boleh kita berpakai dengan pakaian yang mahal? Itu soalan. Sebab mungkin sebahagian besar daripada kawan-kawan kita ini ada yang pakaian yang mewah-mewah kan. Saya sendiri pun ada pakaian, bukan mewah lah, pakaian yang setakat ini tak ada lagi lah pakaian yang compang-camping, yang betapa tampal dan sebagainya. Soalannya, adakah boleh berpakaian dengan pakaian seperti ini? Jawapannya boleh. Dalilnya, Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW menceritakan tentang sifat orang yang takabur. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kami suka kepada baju yang cantik, sauban jamila, baju yang cantik, wa na'lan jamila, dan juga kasut dan selipar yang cantik. Adakah kami ni boleh macam tu? Kata Rasulullah, boleh, tak ada masalah. Takabur tu bukannya memakai pakaian cantik, kerana innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan sukakan kecantikan. Tetapi takabur itu ialah memandang lekeh kepada orang dan juga menolak kebenaran. Itu maksud takabur. Jadi isunya bukan isu utama pada pakaian itu, isunya pada hati. Berpakaian yang mahal dengan hati yang baik tidak ada masalah. Berpakaian yang tak mahal, yang compang-camping dengan hati yang sakit, itu bermasalah. Tetapi kalau kita lah yang lebih mengetahui tentang diri kita, kan, kita lebih mengetahui diri kita. Kadang-kadang kita pakai baju yang mahal-mahal, kita dah datang rasa kembang kepala kita rasa macam sebesar kepala lori trailer. Kan, tiba-tiba je rasa kepala kita ni besar, kembang. Bila pada waktu itu mungkin kita kena ubah cara. Setiap orang diri dialah yang lebih mengetahui. Kerana itu Imam Abu Hanifah, tuan-tuan semua, dia ada satu pakaian dia yang bernilai 30 dinar. Baju dia pernah pakai baju yang nilai dia 30 dinar. 30 dinar ni berapa, tuan-tuan semua? Katalah satu dinar bersamaan dengan lebih kurang 400 ringgit sekarang ni. Jadi kalau 30 dinar bersamaan dengan 12,000. Baju dia tu saja harganya 12,000. Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Kan, ulama besar pengasas mazhab Maliki, pengasas mazhab Maliki. Pengasas mazhab Hanafi. Abu Hanifah. Kenapa dia saudagar? Abu Hanifah ni dia juga saudagar. Dia saudagar kain. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Yang penting apa yang ada dalam hati kita itulah yang paling utama sekali. Baik, jangan kita menilai orang melalui pakaian. Habis itu apa yang maksud ni? Maksudnya kita sendiri. Kalau kita rasa kita tak boleh pakai yang mahal-mahal, hati jadi rosak, tukarlah pakaian. Kalau kita rasa tak ada masalah pakai yang mahal pun okey, no problem, tak ada masalah dengan hati kita, tak ada masalah, teruskan. Okey. Kemudian insya-Allah kita sambung sikit lagi pelajaran yang ke-18, berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekelip mata. Okey, berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sekelip mata. Kisah taubat Al-Fudil bin Iyad. Saya pernah sebut kisah ini sikit dulu pada kuliah kita awal-awal dulu. Fudil bin Iyad yang hidup 105 sampai 187 Hijrah. 105 sampai 187 Hijrah. Diriwayatkan bahawa Fudil dahulunya ialah seorang perompak jalanan yang sangat licik dan ditakuti di sekitar Abiwar dan Saraks, Turkmenistan hari ini. Punca yang menyebabkan dia akhirnya bertaubat ialah perasaan cintanya kepada seorang hamba perempuan. Kisahnya bermula tatkala dia sedang memanjat tembok rumah gadis tersebut. Tiba-tiba dia terdengar suara orang membaca Al-Quran pada ayat yang berbunyi, Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 16.
Dia lantas menjawab. Bila dia dengar tadi, Allah Ta'ala terus campakkan dalam hati dia. Allah Ta'ala terus campakkan dalam hati dia. Ini dipanggil jazbah. Tarikan. Allah Ta'ala tarik terus. Dengan satu ayat tadi, Allah Ta'ala tarik dia terus masuk ke jalan yang betul. Kita telah belajar dulu, di awal kuliah dulu, jazbah nama dia. Tarikan Allah Ta'ala. Jadi dengan sepotong ayat itu, dia terus ditarik. Hati dia terus tersentak. Ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke jalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia menjawab, wahai Tuhan, telah tiba saatnya. Akhirnya dia pergi jauh lalu bermalam di runtuhan sebuah bangunan. Kebetulan di sana ada sebuah rombongan yang berhenti rehat. Seorang anggota rombongan berkata, marilah kita mulakan perjalanan kita. Seorang anggota rombongan lain yang menyahut, jangan, tunggulah dahulu sehingga waktu subuh. Kerana Fudail sedang berada di jalanan menanti untuk merompak kita. Kerana Fudail ni selain daripada dia ni sukakan perempuan tadi, dia juga adalah perompak penyamun jalanan. Jadi orang takut nak berjalan. Nama dia terkenal lah. Tapi orang tak kenal muka. Dia macam botak cing dah dulu kan. Botak cing, orang dah sebut botak cing, botak cing. Orang dia ingat kepala dia botak. Dia tak botak pun, botak cing tu. Kan? Jadi maknanya dulu begitu, nama masyhur, rupanya kita tak kenal. Jadi nama Fudail tu masyhur dengan penyamun jalanan, tetapi mukanya ataupun rupanya kita tak orang tak kenal. Jadi orang tu duk bercakap di sebelah dia. Dia ada duk sebelah tu. Kan? Dia kata tak apalah nanti dulu. Dia kata tak payah kita jalan malam-malam. Bahaya berjalan malam-malam ni. Fudail duk ada ni. Fudail ni penyamun jalanan, nanti dia sambung kita habis kita. Lalu tuan-tuan semua, berhadapan dengan situasi itu, Fudail lantas bertaubat dan memberikan jaminan keamanan kepada rombongan tersebut. Dia akhirnya tinggal berhampiran dengan Mekah dan Madinah sehingga meninggal dunia. Inilah contoh perubahan menjadi baik dalam sekelip mata. Setiap manusia berpeluang mendapat detik-detik seperti ini dan tidak seorang pun terhalang daripada memperolehnya. Ini ialah nikmat Allah yang terbesar. Maksudnya semua orang ada peluang, tetapi adalah pilihan Allah Ta'ala lah. Mana semua orang berpeluang. Kita tak tahu siapa yang mendapat peluang itu. Mungkin Allah Ta'ala pilih orang ni. Sebab itu kita tak boleh hina orang yang buat maksiat. Tetapi kita kena benci kepada maksiat, bukan benci kepada si pelaku maksiat. Kita telah belajar pada siri-siri yang sebelum ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu manusia ni macam mana kesudahan kehidupannya. Kan? Mungkin dia di hujungnya dia menjadi wali lebih baik daripada kita lagi. Manusia ni kita tak tahu. Hujung dia macam mana kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang lebih mengetahui. Jadi sebab itu dia kata, semua orang ni boleh ada peluang untuk dapat benda ni. Nikmat ini diberi hatta kepada sejahat-jahat penjenayah. Nikmat ini boleh Allah Ta'ala bagi kepada manusia paling jahat sekalipun. Orang yang paling fasik. Malah orang kafir sekalipun boleh Allah Ta'ala berikan benda ini dan masuk ke dalam agama Islam. Boleh dia dapat benda ni. Inilah yang berlaku kepada Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun dia pada mulanya ialah seorang perompak jalanan yang amat jahat, keadaan tersebut tidak menghalang hidayah Allah daripada sampai kepadanya. Perkara yang terjadi kepada Fudail ini juga berlaku kepada beribu-ribu orang lain yang pernah berada dalam kegelapan serta kesesatan lalu berubah dalam sekelip mata. Masya Allah. Sayyidina Ibrahim bin Adham, anak raja tuan-tuan semua. Satu hari dia menunggang kuda. Dia suka memburu. Siang malam memburu je, tak ada kerja lain. Lalu pelana kudanya bercakap kepada dia, alihadha khuliqta? Untuk inikah kamu diciptakan? Dia mencari. Apa yang bercakap kat aku ni? Rupanya pelana kuda dia tadi bercakap. Kalau hari ni mungkin kita kata telefon dan sebagainya. Zaman tu mana ada telefon. Alihadha khuliqta? 3 kali pelana tu bercakap. Lalu dia turun dan tinggalkan kuda itu dan terus meninggalkan jalan itu dan terus menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh, orang sufi dan sebagainya, zuhud, meninggalkan semua kesenangan dunia ini dan berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, ramai orang-orang yang dulunya teruk, dulunya kaki maksiat dan sebagainya, sekali saja Allah Ta'ala tarik terus. Itu dia panggil tarik, itu dalam bahasa Arab dia panggil jazbah. Ditarik oleh Allah Ta'ala, teruslah orang itu berada di jalan yang benar. Jadi kita tak tahu tuan-tuan semua. Dalam kehidupan kita sekarang ni pun kita, mungkin tuan-tuan yang menonton ni ada berpengalaman begitu kan. Ada kawan-kawan
yang mungkin datang ceramah sekali je, tiba-tiba ceramah yang itu, ceramah yang lain tak ada kesan, ceramah yang itu terus memberi kesan kepada, terus berubah. Daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung, daripada tak semayang kepada pakai semayang, kepada semayang, daripada tak puasa pada puasa. Itu tentu semua. Kadang-kadang Allah Ta'ala campakkan benda ini, boleh kepada sesiapa sahaja. Tetapi dia kata walau bagaimanapun terdapat satu syarat yang perlu mesti dipenuhi, iaitu orang tersebut mestilah tidak memiliki sifat angkuh, sombong dan keras kepala. Maksudnya tidak ada sifat takabur untuk mendapatkan nikmat jazbah ini, hidayah pemberian Allah Ta'ala ni. Kebiasaan tidak diberikan kepada orang yang buat maksiat dalam keadaan yang sombong. Sebab itu ada satu kalimah dalam kitab Hikam disebut apa benda? Rubba ma'syatin awrasat zullan wa inkisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kadang-kadang ada maksiat, kadang-kadang bukan semua, ada maksiat yang dibuat, tetapi lepas dia buat maksiat itu menghasilkan perasaan zullan perasaan wankisara, perasaan hina, perasaan takut dan sebagainya. Lebih baik lagi daripada taat. Tetapi dalam melakukan ketaatan itu, di dalam sambil buat taat sambil rasa bangga, sambil buat taat sambil rasa bangga. Ambil misal siapa tuan-tuan semua? Ambil misal Iblis dengan Nabi Adam sudah. Nabi Adam tuan-tuan semua melakukan satu kesalahan, bentuk macam kesalahan lah. Lalu turun ke bumi, tapi sentiasa merasa diri dia hina, merasa diri dia bersalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau kamu tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, nescaya kami menjadi orang yang rugi. Rasa bersalah terhadap satu kesalahan yang dia lakukan. Jadi ini lebih baik daripada Iblis yang mana duduk dalam syurga buat ibadat lama 80,000 tahun. Tetapi bila Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Nabi Adam AS, ibadatnya tadi tidak menghasilkan perasaan rendah diri, tetapi menghasilkan perasaan izzan wastikbara, bangga dan sombong dan sebagainya. Maka apa kesudahan Iblis? Macam tu. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, syarat utama ialah jangan ada perasaan sombong, takabur tadi. InsyaAllah ada peluang Allah Ta'ala tarik kita. Jangan putus asa, walaupun sekarang kita tengah kuliah, tapi besok buat lagi maksiat. Malam tu dengar lagi kuliah, besok tu buat lagi maksiat. Jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Mungkin Allah SWT akan tarik kita suatu hari nanti. Hanya Allah SWT saja yang lebih mengetahui. Okey, insya-Allah saya rasa setakat dulu. Kemudian kita tengoklah soalan yang ada ni. Ada beberapa soalan. Okey. Yang pertama soalan daripada Bang Fahmi, lelaki dilarang memakai sutra. Sekarang ni banyak sangat pakaian sutra yang dijual. Macam mana nak tahu yang mana dibolehkan Ustaz? Sutra tuan-tuan semua dilarang kepada orang lelaki. Lelaki tak boleh pakai kain sutra. Maksud sutra adalah sutra original. Mesti sutra original. Yang dibuat daripada, yang dihasilkan daripada ulat sutra tadi. Tidak termasuk dalam kategori sutra ni sutra sintetik. Dan pula pakaian yang dilarang itu adalah pakaian 100% sutra. Kalau dicampur dengan pakaian yang lain ataupun fabrik lain, contohnya dia campur cotton dan juga sutra, diselang-seli lah. Jadi selai pakaian tu tadi adalah sutra, tetapi persennya kurang daripada 50%. Maksudnya mungkin 48 ataupun tak kisahlah, kurang daripada itu. Maka itu pun tidak mengapa. Jadi kain sutra yang haram tadi ialah 1% sutra. Dan yang kedua, sutra itu adalah sutra betul, bukan sutra sintetik. Jadi kita kena tengoklah. Tapi untuk lebih berhati-hati, kita elakkanlah daripada sutra itu, sebab kita tak pasti sutra sintetik ke, sutra yang dibuat ke, ataupun sutra asli yang keluar daripada ulat tadi. Jadi kalau lebih selamat, kita elakkanlah daripada benda itu. Sebab orang lelaki ni tidak digalakkan pakai kain sutra. Kenapa? Kerana sifat sutra itu adalah lembut. Dan pakaian lelaki tidak sesuai pakaian yang lembut-lembut. Pakaian lelaki sesuai dengan pakaian yang agak keras sikit.
Kerana apa? Kerana untuk membentuk peribadi lelaki yang orang kata tegas, yang kental dan sebagainya. Sebab pakaian ni kadang-kadang membentuk peribadi. Kalau pakaian lembut, akhirnya membawa kepada peribadi itu, boleh membawa kepada peribadi itu jadi lembut. Itu yang ulama sebut di dalam kitab mereka. Bagaimana pakaian yang dijual yang kita tidak tahu si pemakai bukan orang Islam? Tak ada masalah. Kita tak tahu orang tu pakai, yang jual tu orang Islam ke tak Islam, tidak ada masalah. Mungkin nak ditanya ni dalam bab najis lah kot. Jadi satu pakaian itu tidak dihukumkan najis, melainkan ada tanda najis di sana. Kita selat-selat tak ada najis. Kita cium tak ada bau najis. Okey, tak ada lah. Kita jangan kata, kemungkinan ni orang kafir ni, kemungkinan dia bela anjing, kemungkinan anjing dia jilat. Dalam bab najis kita tidak boleh pakai kemungkinan-kemungkinan. Kalau kita pakai kemungkinan-kemungkinan ini, kita tak boleh nak berjalan di atas lantai. Kemungkinan lantai ni tadi, anak tadi dia keluar bilik air, kencing tak basuh, macam-macam kemungkinan ada. Jadi dalam Islam bukan macam tu. Najis ni apa yang kita nampak, apa yang kita kesan saja. Kan, kita nampak ada najis, kita kesan dengan ada warna, bau dan rasa, najis lah. Tak ada warna, bau dan rasa, tidak najis lah. Jangan kita kata kebarangkalian tu, kebarangkalian ni tidak boleh. Dalam bab najis tidak digunakan hukum gitu kalau tidak menyusahkan kita. Adi Ben Sani, apa hukum hasil penjualan pakaian yang tidak menutup aurat? Tidak menutup aurat. Jual baju yang tidak menutup aurat tidak haram. Sebab apa? Sebab kita tak pasti dia pakai di mana. Kita tak pasti dia pakai di mana. Sama juga jual pisau, pedang dan sebagainya tidak haram. Kita tak pasti sama ada dia guna untuk menyambung, atau dia guna untuk menebas, atau dia guna untuk buat benda yang lain. Dalam kaedah fiqh dia panggil al-hurmatu idza lam tata'ayyan halat. Benda haram tu kalau tak tentu maka jadi halal. Okey, kita jual pakaian, katalah pakaian seksi lah, senang mudah kan? Ada seorang perempuan datang beli. Adakah haram kita jual? Tidak haram selagi mana kita tidak tahu yang dia pakai itu untuk pakai, tidak yakin dia pakai itu di depan manusia. Mungkin dia beli itu untuk pakai di rumah. Mungkin dia beli itu untuk pakai depan suami dia. Kan? Itu tak pasti lagi. Jadi selagi tidak pasti, selagi tidak yakin, itu tidak haram. Tapi kalau dah yakin, dia kata ni pakai ni nak pergi apa? Saya nak pergi pantai besok. Kan? Itu kita dah tahu. Sama dengan kes anggur dijual kepada orang yang buat arak. Itu haram. Pasal kita dah tahu dah dia nak buat arak. Tapi selama mana kita tak tahu lagi anggur ni dia buat arak atau tidak buat arak, maka hukumnya tidak haram. Allah yarham Ustaz Ismail Kamus pernah cakap jangan minta kaya tapi minta doa senang. Sebab senang itu lebih tenang. InsyaAllah. Senang itu lebih tenang. Perbezaan antara takabur, riak dan ujub Ustaz. Takabur ni melibatkan orang ketiga. Melibatkan orang lain. Bukan orang ketiga, melibatkan orang lain. Kita tengok orang lain dan kita rasa orang tu lebih hina daripada kita. Dia lebih hina daripada kita. Itu adalah takabur. Yang kedua, ujub. Riak. Riak ni kita buat satu amalan dan kita rasa nakkan sesuatu daripada manusia. Kita buat suatu amalan, kita nak sesuatu daripada manusia. Kita nak tunjuk kepada dia tu, nak dapatkan sesuatu. Itu dipanggil riak. Kita semayang tu nak tunjuk kepada manusia supaya apa? Supaya dia bagi kat kita projek, dia bagi kat kita duit, dia cakap kita ni orang soleh, dia cakap kita ni orang yang hebat dan sebagainya. Itu riak. Ujub ni dia tak ada babit siapa, kita perasan diri kita seorang. Kita rasa aku ni jarang manusia lah, malam-malam pukul 10 ni boleh dengar kuliah, orang lain tengok cerita K-pop, contohnya kan. Kita rasa bangga dengan diri kita sendiri, syok je, hebatnya aku ni kan. Hebatnya aku ni kan, boleh baca itu, boleh baca ini, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh zikir itu, boleh zikir ini. Itu rasa sendiri.
Jadi itu perbezaan antara takabur, riya dan ujub. Apa makna Mus'ab? Apa makna Mus'ab? Tengok balik kamu tak ingat mana dia. Tapi nama bagus lah, nama sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair nama dia. Dibolehkan pakai okey. Kalau kita beramal dengan zikir yang telah diijazahkan kepada kita, bolehkah zikir itu terlebih daripada bilangan yang ditetapkan? Mungkin kita terlalai masa itu. Zikir yang diijazahkan ni pada asalnya tak ada masalah terlebih. Cuma tuan-tuan kena tengoklah, kena tanya orang yang bagi ijazah tu. Zikir tu macam mana pula? Kemudian orang yang bagi ijazah tu lah yang lebih mengetahui. Tuan rumah lebih mengetahui tentang isi rumahnya. Tetapi secara asasnya tidak ada masalah dalam bab zikir ni. Tapi kalau tuan rumah tu kata maksudnya yang bagi ijazah tu zikir ni cukup-cukup je banyak ni. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Macam kita baca macam tu. Ada ke macam tu? Ya, ada juga macam tu. Sebab ada ulama yang mengkiaskan zikir ni seperti gigi kunci. Gigi kunci ni tuan-tuan semua, lebih satu je tak boleh masuk dah. Ada juga ulama yang kias macam tu. Jadi maknanya kena cukup-cukup. Kalau dia kata 100, 100. Kalau dia kata 1000, 1000. Ada juga yang macam tu. Tetapi pada asasnya zikir ni tidak ada masalah. Lebih banyak, lebih bagus. Cuma yang kalau jenis zikir yang diijazahkan dan sebagainya, eloklah tanya orang yang bagi ijazah tu, adakah boleh zikir ni dibaca lebih atau tidak. Itu yang terbaiknya. Okey. Saya ingat tak ada dah. Mudah-mudahan setakat itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ni. InsyaAllah kita sambung malam besok lagi insyaAllah. Kalau saya tak ke mana-mana, kalau ada saya ke mana, tak ada kuliah ke, nanti saya maklumkan kat page lah nanti InsyaAllah malam besok insyaAllah kita akan sambung tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba dan juga daging para ulama beracun. Ni daging para ulama beracun. Okey. Apa makna beracun? Tak boleh kita buat sesuka hatilah dengan ulama ni tuan-tuan semua. Tak boleh. Pasal mereka kalau mereka ada salah dan silap apa sebagainya, situ lumrah manusia. Salah dan silap itu lumrah manusia. Tetapi dengan amalan mereka, dengan ketakwaan mereka, dengan ilmu mereka itu, mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena hati-hatilah, jangan kata yang bukan-bukan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bahaskan pada pelajaran ke-20 besok di bawah tajuk daging ulama beracun. InsyaAllah. Jadi 19 dan 20 InsyaAllah sambung besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan baru naik. Ada satu soalan daripada saudara Samsul. InsyaAllah saya jawab besok lah pasal dah tutup dah ni. Saya bawa soalan tu ke besok. InsyaAllah.